Rekod saya suara. Okey. Hukum, ada hukum syarak, ada hukum akad, ada hukum yang minggu lepas saya ulang. Yang pertama hukum syarak berkaitan dengan hukum fiqh. Yang kedua hukum akal berkaitan dengan hukum dengan akidah. Kemudian hukum adat. Hukum adat ni sunnatullah ataupun perkara yang selalu berlaku dalam kehidupan kita dinamakan sebagai hukum adat. Sebab nanti akan, sebab kenapa hukum adat? Kenapa? Sebab nanti dia akan berkaitan dengan topik mukjizat dalam bab nubuat nanti. Jadi dia akan ada perkaitan. Jadi kena jelas elok. Jadi secara asasnya jelas tak tiga sebelum saya nak masuk dalam hukum akal. Jelas tak? Jelas kan? Okey. Baik, kita terus masuk dalam hukum akal. Kita baca dalam Rahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyakhina fi darai. Muka surat 2. Mengetahui hukum akal. Faedah ketahui olehmu. Jadi bahasa lama nanti saya akan ringkaskan kepada bahasa yang mudah faham. Faedah ketahui olehmu. Tak dapat tiada bagi tiap-tiap seorang sebelum masuk pada pembicaraan aqaidul iman daripada mengetahui hakikat hukum akal dan akan sekian bahagiannya. Okay, ayat mudahnya betul maksudnya wajib ke atas kamu. La Buddha dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Melayu klasik sebagai tidak dapat tidak. Bermaksud apa? Tidak dapat atas kamu. Itu kamu mesti. Bahawasanya kalau kalian sahabat-sahabat sekalian nak tukar ayat tu pada ayat yang Melayu moden untuk lebih untuk lebih faham itu kan, jadi kita senang faham. Tak dapat tiada, maksudnya tidak dapat tidak ataupun wajib bagi setiap seorang sebelum masuk dalam bicara akhir daripada mengetahui hakikat hukum akal dan akan sekian bahagiannya. Maksud apa? Seseorang yang ingin masuk dalam perbahasan akidah wajib mesti mengetahui tentang bahagian-bahagiannya. Hukum akal dan bahagian-bahagiannya tu maksud apa? Ada bahagian-bahagian ni. Kena tahu hukum akal dan bahagian-bahagiannya. Untuk kita nak masuk dalam perbahasan akidah ataupun sebagai pengantar pendahuluan sebelum kita masuk dalam perbahasan akidah. Macam saya sebut sebelum ni, hukum akal ni dia terletak ke dalam komponen nazariat ataupun rationality. Sebelum kita nak bahas akidah, kita kena rasionalkan minda kita dulu, rasionalkan otak kita dulu, betulkan cara fikir, kemudian perbahasan akidah untuk kita bicarakan tentang akidah. Faham? Okey, kerana terhenti atasnya memafhum yang lagi akan datang sebutannya. Bermaksud okey, ni ayat yang saya mudahkan. Maksud kalau saya terangkan lebih mudah, ayat dia begini. Faham hukum akal akan memudahkan memahami perbahasan akidah. Itu murad daripada murad ataupun apa yang disampaikan oleh penulis apa dia? Perbahasan, kenapa kita kena belajar hukum akal? Sebab hukum akal ni memudahkan kita ataupun syarat untuk sebelum kita belajar perbahasan dalam akidah. Satu, memudahkan. Yang kedua, syarat sebelum kamu ataupun kita semua nak belajar masuk dalam perbahasan kepentingan kita belajar hukum akal. Baik. Bermula hukum akal itu tersimpan dalam 3 perkara, yakni tiap-tiap barang yang dihukumkan oleh akal daripada salah satu daripada 3 perkara iaitu. Jadi ayat ini, ayat yang musannif tulis Ibn Attar ini, Syekh Ibn Attar ini gunakan sadurkan ataupun dia nukilkan, kemudian dia adaptasikan daripada teks Imam As-Sanusi dalam Barahin. Al-aqlu hukmul aqli yanhasiru fi salasati aqsami. Itu teks bahasa Arab yang musannif ambil. Iaitu apa? Tersimpan dalam 3 perkara. Maksudnya apa? Tersimpan bahawa terhad ataupun terbahagi kepada 3 perkara sahaja. Ini maksud yanhasiru. Al-hasru menunjukkan sesuatu yang benda yang terhad. Bermaksud apa?
Hukum akal ni 3 je. Dia tak akan jadi 4, dia tak akan jadi 2. Itu pembahagian akli. Taqsimul akli. Pembahagian akli. Contohnya lah, kita bahagikan sesuatu tu kepada 4. Dia tak boleh jadi 3, dia tak boleh jadi 5. Jadi pembahagian hukum akal ni memang 3 saja. Dia tak boleh jadi 2, dia tak boleh jadi 5, dia tak boleh jadi 1. Jadi hukum akal ni yanhasiru, tersimpan padanya 3 perkara. Yakni tiap-tiap barang yang dihukumkan oleh akal kita ni boleh menghukum sesuatu perkara, boleh mencerak sesuatu perkara hanya 3 aspek sahaja. 3 sahaja. Tiada dikeluar daripada salah satu daripada 3 perkara tersebut. Maksudnya tidak apa-apa yang berlaku dalam cara kita berfikir hanya terhad pada 3 benda ni saja. Itu sebablah dia katakan tiada keluar daripada salah satu daripada 3 perkara tersebut. Okey, apa yang pertama? Pilihkan siap-siap. Hukum akal. Yang pertama, hukum akal. Jadi sebenarnya ini ayat daripada ayat Turas. Jadi saya cuba untuk translate bahasa yang mudah faham. Jadi kalau sahabat-sahabat nak buat diagram ataupun peta minda, buat macam ni senang. Kemudian kita akan terjemahkan kepada bahasa moden. Jadi hukum akal apa dia? Prinsip logika. Prinsip logik. Prinsip logik. Ini saya terjemah sendiri. Saya tak ambil pada mana-mana, tak ambil pada buku mana-mana, tak ambil pada guru mana-mana. Ini adalah ijtihad saya sendiri untuk terjemahkan. Jadi hukum akal ni apa? Hukum akal ni adalah prinsip macam mana kita berfikir. Hukum akal. Sebab bila kita sebut hukum akal, memang itu istilah dalam kitab akidah, istilah dalam kitab Turas. Dan sebelum ni kat Twitter, kalau kita nak bahaskan dalam mantik atau ilmu mantik ataupun ilmu akidah, sebaiknya kita kekalkan istilah. Tapi bila kita nak mengajar, dan kita bagi terjemahan yang mudah faham. Sebab apa? Bila kita kata hukum akal, hukum akal ni. Jadi saya terjemahkan kepada prinsip logik. Ada prinsip logika. Macam mana logik itu berfungsi. Okey. Yang pertama, pembahagian dia yang pertama, hukum akal tengok dalam teks. Pertama, wajib. Yang kedua, mustahil. Yang ketiga, jaiz. Yang ni harus ataupun jaiz. Tiga ni adalah pembahagian hukum akal yang kita katakan terhad kepada 3 saja. Dia tak boleh jadi 4, tak boleh jadi 5. Jadi ada wajib akal, ada mustahil akal. 3 ni. Jadi hukum akal ni apa? Prinsip macam mana kita nak berfikir dengan betul. Prinsip logik. Okey, kita baca lagi. Wajib akal. Wajib akal. Bermula hakikat wajib akal itu barang yang tiada membenarkan oleh akal akan tiadanya. Soal ni bahasa lama, susah sikit nak faham. Jadi kita ringkaskan. Kita kata apa? Kita baca balik. Iaitu barang yang tiada membenarkan oleh akal akan tiadanya. Ringkaskan kepada apa? Wajib akal ni adalah, wajib akal adalah mesti ada. Ada. Senang faham. Bermaksud apa? Akal kita tidak boleh terima kalau benda tu tak ada. Itu yang kedua. Mesti ada maksud apa? Akal sekiranya satu perkara itu tidak ada. Ada satu perkara itu tidak berlaku. Itu yang pertama. Wajib akal. Ataupun perkara itu mesti ada. Jadi itu maksud wajib akal. Iaitu sesuatu perkara itu mesti ada dan akal kita tak boleh terima kalau benda itu tak berlaku. Okey, sambung. Iaitu dibahagi 2. Pertama, wajib daruri, yakni yang tiada terakan dia akan fikir dan dalil seperti keadaan satu itu setengah 2 dan mengambil lapang bagi jadi. Ini bahasa lama jadi kita pun tak faham, jadi kita mudahkan
Yang wajib akal ni, yang pertama mesti ada, dia ada terbahagi pada dua, iaitu secara spontan. Di sini wajib akal ada daruri. Kalau dalam bahasa Arab je daruri. Daruri ni maksud apa? Spontan. Ataupun bahasa lainnya spontan, berlaku secara spontan, ataupun nazari, berlaku secara nalar ataupun berfikir. Perlukan proses berfikir. Okey. Benda apa yang wajib akal, benda itu mesti ada dan akal kita tak boleh terima kalau perkara itu tak ada. Secara spontan apa? Bermaksud apa? Contoh tu setengah daripada dua. Jadi akal kita tak boleh nak kata bahawa dua. Wajib akal maksudnya benda tu mesti berlaku adalah satu itu setengah pada dua. Maksudnya benda tu benda yang spontan dan benda yang logik. Logik untuk akal. Satu itu setengah pada dua. Itu maksud benda itu mesti ada. Kalau benda tu tak berlaku, maksudnya benda tu tak wujud. Maksudnya apa? Bila kita kepada dua, itu bermaksud benda yang logik, yang secara spontan tak perlu fikir. Tapi contohnya kita kata dua itu setengah pada empat. Perlu fikir. Maksudnya benda tu benda yang spontan, yang kita terus boleh dapat result dia. Satu itu setengah pada dua. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Musannif cakap kan, bermaksud satu itu setengah pada dua, perkara yang logik yang kita tak perlu sangkal lagi. Tak perlu sangkal lagi data atau maklumat. Kata, satu ni setengah daripada lima. Tak boleh terima. Maksudnya satu setengah pada dua tu perkara yang logik, yang tanpa berfikir kita boleh terima. Yang kedua, mengambil lapang bagi jirim. Ini salah satu contoh pada perkara spontan. Jirim apa contohnya? Apa-apa saja jirim atau depan mata kita, dia mesti mengambil ruang. Mengambil ruang tu maksud apa? Contohnya pen ni, bila kita letakkan handset ni, dia tak boleh masuk ke dalam pen. Pen ni jirim, handset ni jirim. Jadi mustahil untuk jirim, pen ni jirim, dia memenuhi ruang kat sini. Jadi mustahil untuk ni di satu tempat yang sama. Sebab apa? Pen dia ada jirim dia, handset dia ada jirim dia. Jadi pen ini memenuhi ruang kat sini, handset ni memenuhi ruang kat sini. Jadi itu sifat bagi jirim yang kita tak boleh sangkal. Sebab itu contohnya, kalau dinding kat depan mata kita ni, kita tak boleh lah lagu nak masuk, nak tembus dinding. Sebab kita jirim. Dinding tu jirim. Dinding tu dia memenuhi satu ruang kat situ. Kita juga satu jirim. Jadi kita tak boleh nak masuk ke dalam. Sebab dinding tu memenuhi ruang, kita juga memenuhi ruang. Maksud jirim kita ni, ataupun badan kita ni berjisim. Itu bermaksud musannif. Iaitu sesuatu jirim memenuhi ruang tu maksud apa? Sesuatu jasad itu berjisim. Maksudnya kita ni terdiri daripada molekul atau sel yang menyebabkan benda ni tak boleh tembus kita. Jadi secara hakikat, logik, akal kita memahami perkara tersebut. Secara daruri, secara kita berfikir ya. Faham? Itu yang pertama, iaitu hukum akal secara spontan. Yang kedua, hukum akal secara nazari apa? Kita nak sampai perkara itu mesti ada, dan akal kita tak boleh terima kata perkara itu tak ada. Kita kena melalui satu proses berfikir. Contohnya apa? Wajib nazari, yakni yang terhenti memafhumkan akan dia fikir dan dalil. Seperti contoh dia, wajib ada Tuhan yang mempercayai sekalian sifat yang wajib atasnya. Jadi contoh bagi wajib akal yang nazari apa? Allah menciptakan alam, ataupun alam ni diciptakan oleh Allah. Jadi macam mana kita nak Allah mencipta alam ataupun alam diciptakan oleh Allah tu perkara yang wajib akal. Bermaksud kita tak boleh terima bahawa ada jasad, ada
ada zat dan alam. Sebab itu benda yang logik ataupun benda yang sangat penting untuk akal kita faham. Alam, apa yang terjadi ke alam ni mesti ada. Macam mana kita nak susun mukaddimat ataupun kalau kita nak susun hujah dia? Hujah ni lah yang ada dalam mantik. Kalau kita belajar mantik, apa contohnya? Al-alam kullu mutaghayyir hadis. Al-alam hadis. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Wa kullu hadis yahtaj ila muhdis. Jadi contohnya apa? Alam ini berubah-ubah. Berubah-ubah ni maksudnya kalau kita tengok pokok bunga tu daripada dia kecil, dia membesar jadi besar lah, jadi tinggi. Jadi ada perubahan daripada besar ke tinggi, daripada kecil ke besar. Kalau kita jasad kita sekalipun, masa kita umur 2 tahun, jisim ataupun jasad kita, badan kita kecil. Bila kita berubah umur, semakin besar jasad kita, bertanda kita ni berubah. Jadi semua alam ini berubah, dan petanda kepada perubahan itu adalah perkara yang baharu. Jadi bila sesuatu perkara yang baharu itu, mesti ada pencipta. Jadi kita sabitkan bahawa Allah, alam ini alam ini diciptakan oleh Allah melalui proses berfikir tu. Maksud apa? Berubah. Perkara yang berubah-ubah itu makhluk. Dia makhluk memerlukan kepada pencipta. Dan pencipta itu adalah Allah SWT. Jadi perkara itu adalah wajib akal. Tapi perlu prinsip-prinsip kias ataupun mantiknya. Kita kena susun macam tu, kena berfikir dulu. Kita sabitkan bahawa alam ini diciptakan oleh Allah SWT. Faham? Dan yang kedua adalah segala sifat yang wajib atasnya. Bermaksud apa? Yang kita akan belajar sifat 20 nanti, mesti wajib ada pada Allah Ta'ala. Wajib apa? Wajib akal. Wajib akal. Jadi mustahil untuk akal kita tak terima bahawa Allah tidak bersifat. Jadi itu penting kita nak faham apa itu maksud wajib akal, mustahil akal dan sebagainya. Jadi kita segala sifat yang kita akan belajar nanti dan sifat kecil, akal secara wajibnya ada pada Allah Ta'ala, iaitu wajib akal. Maksudnya apa? Mesti ada dan mustahil untuk tidak ada. Yalah tak? Kau bahasa ni susah tak? Boleh faham tak setakat ni? Faham? Okay. Ya? Okay. Pokoknya ada daruri yang kita bicarakan dalam perbahasan akidah hanya ni. Jadi sekarang contoh saja. Sekarang contoh nak faham apa, kalau belajar mantik kita tahulah ada apa, tasawur nazari, tasawur daruri. Contohnya kira kita belajar matematik. Contohnya dua bahagi satu adalah satu. Contohnya itu tasdiqi, tasawur daruri. Maksud perkara itu kita tak perlu nak fikir panjang pun kita dah dapat jawapan. Tapi contoh yang saya beritahu kata 563. Jadi kita akan berfikir, kena buat congok-congok atau kena pakai kalkulator. Itu tasawur nazari, sebab dia perlukan proses berfikir. Dan orang yang pakai matematik, kita bagi soalan yang susah-susah pada dia, mungkin tahap penyelesaian dia berada pada tasawur daruri. Tak perlu berfikir pun. Jadi ikut martabat. Jadi yang kita bicarakan dalam hukum akidah, dalam perbahasan akidah, hanya wajib akan nau. Yang ini dia sebagai tambahan saja. Fokuskan kat sini. Okey, seterusnya. Bermula hakikat mustahil akal itu iaitu membenarkan oleh akal akan adanya dan iaitu dibahagi dua. Okey, bahasa mudahnya apa? Mustahil akal adalah maksud mesti tidak ada. Ada ataupun akal kita tak boleh terima kalau dia ada. Akal kita tak boleh terima kalau perkara sesuatu itu wujud.
Jadi dia mesti tak wujud. Itu. Okay, contoh apa? Macam tadi juga pecahan yang sama. Ada. Jadi ini mustahil. Mustahil daruri secara spontannya apa? Contoh dia bagi. Pertama, mustahil daruri seperti kelamaan satu itu setengah 3. Contoh, misalnya kata satu ini setengah 3. Akan kita boleh terima kata satu itu setengah pada 3? Tak boleh. Mustahil lah. Macam mana boleh satu itu setengah pada 3? Tak boleh. Kita tak terima bermaksud perkara itu mustahil akal. Contoh mudah macam tu lah. Satu itu separuh pada 3. Tak logik. Jadi kita tak logik tu maksud mustahil akal. Itu secara daruri, secara spontan. Ataupun tiada mengambil lapang bagi jeri. Maksud apa? Jisim kita ni tidak berjisim. Jadi kita katakan, contoh kata, tangan saya ni tidak berjisim. Jadi mustahil. Mesti berjisim. Mesti memenuhi ruang. Walaupun kita tak nampak secara zahirnya. Itu mustahil daruri. Juga tak dibahaskan dalam akidah. Yang dibahaskan dalam akidah berapa? Perbahasan akidah mustahil nazari. Sifat Tuhan yang menjadikan alam dan bersifat lemah atau bodoh atau yang lain daripada segala sifat mustahil atasnya. Okay, yang kita nak bincangkan. Mustahil nazari bermaksud apa? Alam, Allah tidak mencipta alam. Jadi kita contoh, kita ada satu statement, alam ini tidak diciptakan oleh sesiapa. Jadi perkara itu adalah akal yang bersifat nazari. Sebab apa? Kita boleh bantah secara kita susun proposition logik. Contoh yang kita kata, ada orang kata alam ni tidak diciptakan oleh sesiapa. Jadi kita boleh tanya pada dia, adakah segala yang terjadi ini berlaku secara kebetulan? Apa yang berlaku dalam dunia ni semua berlaku secara kebetulan, tidak ada pencipta. Jadi mesti ada pencipta. Jadi kita susun hujah-hujah tu menunjukkan bahawa perkara itu nazari, perlu berfikir. Jadi sekiranya orang mengatakan bahawa alam ini tidak diciptakan oleh sesiapa, bermaksud dia termasuk dalam perkara yang mustahil nazari dan secara nazari juga. Secara nazari juga. Maksudnya kita kena susun hujah agar dia berfikir untuk dia daripada mustahil kepada wajib nazari. Maksudnya peringkat pertama dia bersalah dengan akal dia. Akal sepatutnya akal secara wajib ya, dia kita yang normal, akal yang sihat akan mengatakan bahawa alam ni diciptakan oleh pencipta. Itu secara wajib, secara logiknya. Tapi sekiranya ada seseorang yang mengatakan bahawa alam oleh Tuhan, maka dia melanggar prinsip akal dia sendiri. Macam tu yang saya cakap sebelum ni. Bila dia nak jadi etis ni, dia kena lawan dengan logik akal dia sendiri. Kita tak boleh terima bahawa alam ini tidak diciptakan oleh Tuhan. Alam ini mesti diciptakan oleh Tuhan dan mesti ada pencipta. Ayat alam ini mesti ada pencipta, itulah dah. Kita selalu guna dah kataan macam tu. Cuma kita tak tahu benda tu ada kat mana, ada dekat bahagian mana. Jadi sekiranya kita kata alam ini mesti dia termasuk dalam wajib akli, wajib akal. Contoh kita kata mustahil lah akal ni tidak ada pencipta. Mustahil lah ayat tu. Mustahil lah alam ni tidak ada pencipta. Itu bermaksud mustahil akli. Okey. Selesai wajib akal dengan mustahil akal. Kemudian seterusnya, adapun hakikat jaiz akal ataupun harus akal. Jaiz tu maksudnya harus. Jaiz itu barang yang membenarkan oleh akal akan adanya dan akan tiadanya satu kali yang lain, dan jaiz itu dibahagi dua. Jaiz akal ni apa? Mudah fahamnya, dia boleh menerima ada dan boleh menerima tidak ada. Yang mana-mana pun tak apa. Yang mana-mana satu, sama ada pun boleh, tiada pun boleh. Tadi sebab kalau kita kata wajib akal tadi, mesti ada. Kalau kita mustahil akal, mesti tak ada ataupun mustahil tak ada.
Tapi kalau jaiz akan kita membenarkan bahawa perkara itu boleh terjadi ataupun tidak boleh terjadi. Contohnya, pertama, jaiz daruri. Seperti jirim menerima khusus gerak pada satu ketika dan menerima khusus diam pada ketika yang lain. Mudahnya apa? Satu jisim ni kita boleh katakan, contohnya saya buat macam ni. Pen ini bergerak. Jadi pen ini berhenti. Jadi itu kita sifatkan kepada sesuatu jirim pergerakan dia. Dan mustahil akal. Ini termasuk dalam mustahil akal. Mustahil akal sekiranya kita kata benda itu dia bergerak dan berhenti pada waktu yang sama. Dia mustahil lah. Okey, saya katakan pen ini dia berhenti pada satu masa. Tak? Pen ini bergerak pada satu masa. Bergerak pada satu masa yang lain, berhenti pada satu masa lain. Jadi itu kita boleh nisbahkan kepada suatu pergerakan. Tapi mustahil untuk ini bergerak dan berhenti pada satu masa. Itu mustahil, tak logik lah kita kata benda tu. Jadi itu bermaksud jaiz akli. Bermaksud apa? Kita nak sesuatu benda itu bergerak ataupun berhenti, itu termasuk dalam jaiz akli secara daruri, secara spontan, tak perlu nak fikir-fikir. Contoh saya gerak kepala, dia bergerak, sedang bergerak sekarang, bermaksud tidak berhenti. Tapi kepala saya berhenti, bermaksud tidak bergerak. Sama ada dua tu je. Dia tak boleh pergi pada satu masa, dan dia tidak boleh tidak bergerak dan tidak berhenti pada satu masa. Jadi bergerak dalam ni dibincangkan dalam ilmu kalam ni. Bincang dalam kitab kalam, ulama bincang. Macam mana tu bergerak dan harakah wa sukun. Dalam kitab ilmu dalam kitab kalam dia bincangkan bab ni. Apa satu perkara itu pada satu masa itu adalah sifat bagi sesuatu jirim. Dia mustahil untuk dia tidak bergerak dan tidak berhenti pada satu masa, dan tidak satu mustahil dia pada satu masa. Itu perbahasan dalam hukum jaiz akli. Seterusnya, jaiz nazari yang perlukan berfikir. Apa dia? Seperti Allah memberi pahala bagi orang yang maksiat. Ini adalah hukum akal yang jaiz. Maksudnya akal kita tidak bersalahan. Maksudnya tak mustahil kalau Allah nak beri azab kepada orang yang taat dan beri syurga kepada orang yang buat maksiat. Sebab apa? Akal kita mengatakan bahawa Allah berhak yaf'alu ma yurid, melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi kita tak nak bantah lah. Secara akalnya tidak ada masalah. Itu wajib bagi Allah. Saya sangkut pada meeting ni. Yang lain sangkut tak? Lag tak? Soal lain tak ni. Tak usah, okey je. Internet kot. Baik. Itu maksudnya harus bagi Allah melakukan perkara tersebut daripada sudut akal. Kita akal bagaimana perkara itu boleh ataupun tidak boleh. Okey. Faham setakat ni, faham? Saya dah bahaskan ketiga-tiga pembahagian akal, mustahil akal, harus akal. Jelas kan? Okey, kita terus. Dan jika telah kita hukum akal, yang sepatutnya kita kena faham. Seulang sekali lagi, pembahagian hukum akal ada tiga. Yang kita fokuskan adalah bahagian nazari sahaja dalam perbahasan akidah. Yang itu tambahan saja, maklumat tambahan saja. Jelas kan? Okey. Dan jika telah engkau ketahui akan ini, iaitu hakikat hukum akal, maka apabila dikatakan pada ilmu usuluddin wajib bagi Allah, highlightkan perkara wajib tu. Dia nak tentukan kataan wajib tu wajib akal atau wajib syarak. Bulatkan perkataan wajib tu. Apabila ilmu usuluddin mengatakan wajib bagi Allah satu sifat dan mustahil ataupun harus pada haknya satu sifat, okey, bulatkan perkataan apa? Perkataan wajib, perkataan mustahil, perkataan harus. Okay. Perkataan-perkataan ini juga ada dalam hukum syarak.
kan? Wajib, mustahil je tak. Wajib dalam hukum syarak apa? Buat sesuatu perkara itu dapat pahala, tak? Kalau harus, dalam hukum syarak maksud apa? Dia buat tak dapat pahala, dia tinggal pun tak dapat pahala. Jadi kita tentukan, kata hukum syarak. Maka dikehendaki dengan dia itu wajib dan mustahil dan harus pada akal. Itu jawapannya. Mustahil dan harus pada akal, dan seperti demikian itu hak sekalian Rasul. Jadi pada Rasul pun kita akan bincangkan juga sifat mustahil dan sifat harus. Bermaksud apa? Yang kita akan bincangkan nanti sifat 20, nanti sifat 13, nanti wujud baqa' khidam, wujud khidam baqa' mukhalafat, hingga akhirnya itu adalah sifat yang wajib bagi Allah secara akal. Mesti ada pada Allah. Saya translate siap yang tadi tu. Mesti ada. Mesti ada pada Allah, dan sekiranya sifat kita bantah ketiadaan sifat tu, maksudnya perkara itu menyanggahi akal kita. Faham tak? Khususnya persalahan. Persalahan tu maksudnya dia musannif tambah informasi yang baru, informasi yang lain. Apabila dikatakan wajib, okey. Apabila dikatakan wajib atas orang mukallaf. Orang mukallaf ni apa? Orang Islam lah, orang Islam. Maka dikehendak dengan dia wajib pada syarat. Wajib atas orang mukallaf itu bermaksud apa? Bermaksud wajib tu wajib daripada perbahasan hukum fiqh. Wajib pada syarat itu barang yang diberi memperbuat akan dia dan disiksa orang yang tiada berbuat akan dia. Jadi bila kita katakan contohnya solat itu wajib ke atas semua mukallaf, itu wajib syarak. Itu maksud wajib syarak. Wajib syarak maksud apa? Akan dapat pahala, akan diberikan ganjaran sekiranya kita buat, dan akan diseksa. Itu masuk hukum wajib syarak. Sebab apa? Saya dapat fawaid daripada kitab Aqidatul Najib sekarang. Aqidatul Najib dia bagi fawaid sedikit macam mana kita nak faham tentang perbahasaan di antara wajib akal dengan wajib syarak. Okey. Ada dalam Aqidatul Najib. Kenapa? Wajibu ala kulli mukallafin. Kalau kita nak bezakan ni fawaid bezakan di antara wajib dengan wajib syarak dengan wajib akal. Kalau wajib syarak dia mesti yajibu ala. Wajib ala, wajib ke atas. Itu bermaksud dia nak masukkan apa? Hukum wajib syarak. Itu fawaid dia. Tapi kalau dia nak masukkan dengan wajib akal, apa dia punya ni? Dia punya fawaid dia. An ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla azza wa jalla wa ala. Sekejap. Okey, saya ringkaskan. Wajib akal dengan wajib syarak. Kalau wajib syarak dia ada wajib ala. Wajib ala ni, ini bermaksud wajib syarak. Tapi kalau kita kata wajib li, ini beza. Ni ala, ni dia katakan wajib li, ini maksud wajib akal. Ini fawaid dia. Beza. Jadi wajib ali bermaksud wajib dalam hukum syarak. Kalau kita kata wajib li, itu bermaksud wajib hukum akal. Faham? Kemudian misalnya wajib atas sekalian. Wajib, okey. Wajib ni maksud apa? Wajib akal. Wajib secara akli, mesti atas sekalian akhiri akannya, akan ila akhir. Maksud keseluruhan yang kita belajar ini. Okey, selesai perbahasan tentang hukum akal dalam hukum akal. Okey, ada soalan tak setakat ni?
11.30 dah. Kita start pukul 10.45 kan? Okay, ada 15 minit lagi. Pelan tak? Yang tak jelas ataupun yang di peninggi ke, jelas tak? Ada soalan tak? Tak ada, Ustaz.